Hidup masyarakat merupakan salah satu daripada tuntutan naluri dan keperluan manusia. Ia bererti hidup berjiran, berorganisasi, berteman, bersaudara, berkasih sayang, bersatu padu dan tolong-menolong. Tuhan menjadikan kita berbeza-beza, di mana ada yang hidup kaya, sederhana, miskin dan sebagainya. Oleh itu, kita bertanggungjawab untuk memberi kesenangan dan membantu mereka yang susah dan memerlukan. Tanggungjawab sosial secara umumnya ialah komitmen individu atau sesebuah organisasi untuk beroperasi secara ekonomik dan mengambil kira keadaan persekitaran sosial di sekeliling. Apakah peranannya? Ia memainkan peranan dalam pelbagai bidang merangkumi aspek kesihatan, aspek keselamatan, aspek pendidikan, aspek pekerjaan, aspek alam sekitar dan aspek pembangunan ekonomi. Dengan itu, masyarakat dapat memanfaatkan sosial yang menyeluruh yang dapat dinikmati oleh setiap ahli komuniti. Apakah bentuk-bentuk tanggungjawab sosial? Tanggungjawab sosial terdiri daripada sumbangan keuangan individu, organisasi atau badan-badan korporat yang memberi bantuan berbentuk keuangan dan pembiayaan kepada masyarakat yang miskin, ibu tunggal, anak-anak yatim dan orang kurang upaya. Penjagaan alam sekitar. Kita mestilah meningkatkan penjagaan alam sekitar untuk mengelakkan sebarang pencemaran alam sekitar, baik pencemaran udara, pencemaran air ataupun pencemaran darat. Kita boleh meningkatkan penjagaan alam sekitar dengan melakukan aktiviti kesukarelawan seperti mengutip sampah di tepi pantai. Ia tak semestinya kita membuatnya di tepi pantai, tapi tumpuannya adalah kita membuatnya di kawasan-kawasan tumpuan orang ramai, kerana di situ akan lebih banyaknya berlakunya pembuangan sampah yang merata. Jadi kita boleh melakukan aktiviti-aktiviti sukarelawan seperti mengutip sampah di kawasan situ. Bentuk tanggungjawab yang seterusnya adalah bantuan bencana alam, di mana bantuan ini diberikan untuk kita meringankan beban sementara yang ditanggung oleh seseorang individu yang terlibat dengan bencana alam seperti kebakaran, banjir dan ribut. Organisasi boleh menghulurkan pelbagai jenis bantuan, terutamanya berbentuk makanan, keuangan, mengemas dan sebagainya. Memberi bantuan dalam bidang pendidikan. Seperti yang kita tahu, bidang pendidikan ini adalah sebuah topik yang amat penting buat rakyat Malaysia. Jadi, seseorang individu maupun organisasi maupun pihak korporat boleh memberikan sokongan dalam bidang pendidikan buat pelajar-pelajar yang datang daripada keluarga yang berkeperluan. Jadi, ataupun boleh memberi bantuan kepada pelajar-pelajar siswa, kepada pelajar-pelajar yang ingin menjejakkan kaki ke dalam tahap pengajian yang lebih tinggi. Antara bantuan yang boleh diberikan ialah sumbangan keuangan, sebagai contoh beasiswa, seterusnya sumbangan dalam bentuk peralatan komputer dan sumbangan pakaian. Terakhir sekali adalah khidmat kaunseling. Buat mereka yang mempunyai kemahiran psikologi dan kaunseling, mereka boleh membantu membimbing klien yang mempunyai masalah untuk membuat keputusan. Hal ini dapat mengurangkan lagi kesukaran mereka untuk membuat sesuatu keputusan itu sendiri dan dapat menambahkan lagi keyakinan diri mereka. Definisi tanggungjawab sosial. Konsep tanggungjawab sosial adalah usaha yang dilakukan untuk meletakkan atau mengembalikan suatu keadaan agar mencapai kesejahteraan hidup bagi golongan yang memerlukan. Konsep ini telah lama dibincangkan sejak mulanya tamadun manusia. Pelaksanaan ini mendatangkan banyak kebaikan, bukan sahaja untuk seorang individu, malah untuk masyarakat, agama, bangsa dan juga negara. Sebagai contoh, dapat melahirkan pekerja yang lebih beretika dan bertimbang rasa dengan golongan yang memerlukan. Dengan itu, golongan yang memerlukan akan rasa bahawa diri mereka terbela. Kesimpulannya, pelaksanaan tanggungjawab sosial ini sememangnya mendatangkan kesan yang positif kepada syarikat dan masyarakat, termasuk juga agama, bangsa dan negara.
Berikut adalah contoh tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh pelajar politeknik. Yang pertama, projek membersihkan dan mengindahkan kawasan politeknik. Yang kedua, projek membersihkan kawasan rekreasi. Yang ketiga, projek membersihkan tanah perkuburan dan lain-lain lagi. Aktiviti tanggungjawab sosial dijalankan secara bersama dapat wujudkan persefahaman dan pengukuhan jati diri dalam sesuatu kumpulan. Aktiviti yang dirancang dengan baik akan memberikan kesan kesihatan dari segi fizikal dan rohani. Aktiviti yang dijalankan secara bersama dalam sebuah komuniti berbilang kaum akan memberikan impak toleransi dan hubungan perpaduan yang lebih utuh. Dan juga dapat wujudkan rasa bertimbang rasa dan sayangi orang lain, khususnya yang kurang upaya dan warga tua. Aktiviti khidmat masyarakat dalam bentuk gotong royong akan mengurangkan kos pelaksanaan dan juga dapat wujudkan rasa kejiranan dan persefahaman yang lebih dalam kalangan masyarakat dalam sebuah kawasan kejiranan. Melahirkan warga negara yang berjiwa besar, patriotik dan sayang akan negara di mana tempat tumpah darah mereka. Tanggungjawab sosial di negara luar bukan satu perkara yang baru, tetapi situasi ini masih baru dalam konteks negara Malaysia dan masih perlu dipupuk di kalangan organisasi atau badan-badan korporat. Antara tanggungjawab sosial yang perlu dijalankan termasuklah menitik beratkan kesihatan masyarakat, keselamatan, pendidikan, pekerjaan, alam sekitar dan pembangunan ekonomi dan masyarakat. Antara contoh program yang dianjurkan untuk membantu masyarakat luar negara seperti program korban di Kemboja, membantu rakyat Palestin, membantu negara yang dilanda bencana alam, misi kemanusiaan ke negara yang ditimpa krisis, peperangan dan sebagainya. Pertama, kemudahan kesihatan dan khidmat pakar perubatan. Negara yang maju mempunyai kepakaran dalam bidang perubatan boleh menghantar pakar-pakar mereka di luar negara yang ditimpa masalah kesihatan. Ini bertujuan dapat merancang proses membantu sektor perubatan yang lebih holistik. Yang kedua, pembiayaan, beasiswa dan tenaga pelajar. Negara yang mempunyai dana yang lebih boleh memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar negara miskin yang berkaliber. Pemberian ini mampu memberikan kemajuan negara mereka suatu masa nanti. Ketiga, sumbangan kewangan dan melabur dalam pelbagai sektor. Negara maju digalakkan memberikan sumbangan kewangan bagi membantu negara yang susah. Ini dapat membantu sektor ekonomi mengembang. Selain itu, bantuan boleh dilakukan dengan melabur dalam sektor-sektor pembangunan negara seperti sektor perkilangan, sektor pertanian, sektor kewangan dan sebagainya. Perkara ini boleh mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.